Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat malam kepada semua. Bertemu lagi dalam video paranormal kali ini. Lokasi paranormal pada kali ini terletak di sebuah rumah di atas sebuah bukit, berdekatan dengan jalan Tuan Haji Said, seperti yang korang lihat dalam gambar tersebut. Seperti biasa, saya dan tim saya telah melakukan tinjauan pada 11 siang sebelum kami melakukan aktiviti paranormal pada malam hari. Jadi kalau korang tengok keadaan rumah tu masih cantik lagi, tapi rumah tu telah lama ditinggalkan. Anggaran rumah tu ditinggalkan lebih kurang 10 tahun bagi saya lah. Sebab pada pandangan saya, permukaan jalan dekat depan rumah tu memang nampak semula jadi tau. Dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, ranting-ranting, kayu-kayu. Untuk jadikan jalan tu, permukaan jalan tu macam tu, memang memakan masa yang lama. Jadi bagi saya, rumah tu telah pun ditinggalkan selama 10 tahun. Jadi pada malam tu, saya dan tim saya pun bergerak ke lokasi paranormal tersebut pada pukul 11 malam. Lebih kurang pukul 11 malam macam tu lah. Jadi malam tu kita orang pergi berlapan. Kita orang pergi 8 orang. So ramai sikit lah berbanding dengan video yang banglo sebelum ni. So kita orang pun masuk ke kawasan rumah tu untuk ambil video. Saya lah seperti biasa ambil video. Sebab masa siang hari saya tak masuk dalam rumah tu tau. Siang hari cuma sempat tinjau kawasan luar rumah tu je. Jadi tak sempat pun nak tinjau kawasan dalam. So malam tu lah first saya langkahkan kaki saya untuk masuk ke dalam rumah tu. Jadi macam biasa, saya ambil video dalam kawasan rumah tu, semua ambil video. Kemudian pada satu masa ni, rasa macam agak kosong tau. Kita orang rasa macam nak buat satu aktiviti. Jadi kita orang decide untuk ubah plan, di mana kami nak berpecah. Berpecah tu maksudnya bukan berpecah keluar daripada rumah tu, tidak. Berpecah dalam rumah tu je. Rumah tu agak besar juga, ada banyak bilik. So kita orang decide untuk letakkan seorang di setiap sudut. Maksudnya seorang dekat dalam bilik, seorang dekat dapur, seorang dekat bilik mandi, seorang dekat ruang tamu dan sebagainya lah. Jadi kita orang pun berpecah lah, ambil tempat masing-masing. Saya dapat dalam kawasan bilik, seperti yang korang dapat lihat. Memang lama gila kena tunggu. Lama gila duduk dalam bilik tu seorang-seorang. Memang macam-macam bunyi yang korang boleh dengar. Bila kita orang start je buat benda tu, automatik rumah tu jadi sunyi gila. Sebab semua orang senyap kan buat video. Jadi kawasan luar rumah tu lagi bising daripada dalam kawasan rumah tu. Jadi korang macam-macam korang boleh dengar. Dalam masa setengah jam macam tu, aku duduk dalam bilik tu seorang-seorang, duduk dengar bunyi itu ini. Tak lama lepas tu, sesuatu telah pun berlaku. Jadi selepas lebih kurang 15 minit ke 20 minit duduk dalam bilik tu seorang-seorang, tiba-tiba dekat luar bilik tu dengar macam kecoh tau. Bunyi, yelah tim-tim saya kecoh. Saya pun tertanya-tanya lah,
kenapa macam tu kan. Jadi nak tahu apa benda jadi, saya terus off saya punya rekod masa tu, terus keluar bawa phone saya, keluar terus sekali daripada bilik tu, pergi tengok apa jadi. Masa tu memang terkejut gila dengan apa yang saya nampak. Kawan kami ni yang sebelum ni korang pernah tengok, si Syukur, dia yang ubatkan orang kan. Kali ni dia pula yang kena. Lepas je saya keluar daripada bilik tu, saya terus shoot je video tu. Kali ni saya beranikan diri, saya terus shoot benda ni. Korang boleh tengok sendiri. Tengok lah. Nama Syukur. Dia dah gelak dah. Dia dah masuk dalam badan dia. Ini bukan main-main. Angkat, apa kan? Ini bukan main. Pantat. Sampai jatuh. Sampai jatuh. Enggak tepi kan? Enggak tepi. Tepi bro. من ذا الذي يشفع عنده إلا وسع كرسيه السماوات. Siapa mereka? Siapa mereka datang ke sini? Siapa mereka datang ke sini? Sila buka pintu. Buka pintu. Kalian semua siapa? Kamu punya kawan sudah tanda. Kamu punya kawan sudah tanda. Aku ambil jasad kamu. Aku ambil jasad kamu. Kamu dari sini Zahid. Aku datang dari sini. Aku datang dari sini. Sebab aku tak suka sama dia. Sebab orang semua suka sama dia.
Satu dah minta keluar dari badan kamu. Kawan kalian saja yang boleh buat. Siapa? Kawan kalian lah. Siapa kawan kau? Siapa lagi? Siapa? Siapa lagi jasad inilah. Dia saja kuat. Gelap pula pun. Kau gaduh sama juga. Ah, tapi Tak boleh tidur gaduh sama. Dah depan. Lepaskan je. Cakap benda tu boleh syukur dia boleh dapat benda. Tak, kita lepaskan je. Tengok apa yang nak buat. apa bro? Apa? Tengok apa yang nak buat. Kenapa? Lah bakal ngai. Itulah. Pukul lah. Sebelum kita keluar tak sebenarnya penat sebelum Apa komen apa baik? Cakap je apa? Cakap je apa? keluar dari rumah dulu senang sikit. Cakap lah. Kawan kita ni dah okey sikit. Okay, so kita nak bagi dia minum air lah Yasin. Yang Alif bawa ni. Penat. Lip. Macam dia pingsan pula. Fidal. Fidal. Masuk-masuk dia je. Habis dah. Eh. Komen dah. Gempok lah geng. Penat tak ya aku depan ni. Panas. Panas. Anik, apa cerita? Putih kan. Masya Allah. Seram tengok. Jadi berdasarkan apa yang kita boleh lihat dalam video tu, sesuatu yang masuk dalam badan syukur ni, dia bukan asal dari sini tau. Dia macam Indonesia. Sebab bahasa dia tu macam bahasa Indonesia. Kan, korang perasan kan dalam video tu, korang tengok. Jadi untuk tak membuang masa, kita cuba dengar pula cerita daripada kawan-kawan kita, pengalaman siapa yang ada kat situ. Jadi aku akan bawakan Alif untuk korang. Kau tengok lah, dia ceritakan pengalaman dia. Alif Zamil. Dia ni yang Follow Bigo. MSMD titik MNL. Sempat lagi okey. Dia ni tadi masa tengah dalam pecah kaca tadi, dia lah kira mastermind lah. Yang tolong pegang syukur ni. Memang habis lah kekuatan dia sampai dia penat. So nak tahulah sebenarnya Ketiak basah bang. Weh, gila. Ketiak basah.
So sebenarnya Alip macam ni, nak tanya. Apa sebenarnya yang jadi tadi sebenarnya? Engkau dekat mana masa tu? Yelah, aku kat Macam mana? mana? Cerita. Aku first dekat bilik pertama tau. Aku dengan Anik ada seorang tu kan. Member aku nama Anik. Aku dengan dekat bilik pertama. So, 2 orang dalam tu. So lepas itu dalam 10 minit kita orang keluar, Syukur dah duduk. Okey dah. Tapi aku pun dengan live Igo. Aku lepak dari situ. Aku lepak. Lepas tu aku pergi kat Syukur. Aku pergi kat Igo. Eko, kau okey Eko? Lepas tu Syukur cakap okey. Lepas tu aku duduk lah. Aku duduk. Tiba-tiba Syukur cakap, Lep, duduk bersila Lep, macam silat. Okey, cepat lah. Buat tiba-tiba Syukur diam lah. Dia apa? Dia berdengus. Lepas tu dia dah berdengus kuat-kuat. Aku tak boleh go lah. Aku terus pergi kat dia. Aku terus baca apa benda yang aku tahu. Aku baca je lah. Macam mana pun. Sampai pada macam serius tu. Aku tak boleh bayangkan lah jadi malam ni. Tapi memang pengajaran kat kita semua. Pengajaran kat kita semua. Jangan nak masuk tempat orang tak beritahu. Macam-macam dia lah. So habis dah dengan perbualan daripada Muhammad Ali Syamil. Sibuk dengan dia punya Bigo dia. Tak apalah, korang jangan lupalah untuk follow dia, promote dia sebagainya. Jadi dalam kejadian ni sebenarnya ada satu lagi yang berlaku tau. Ada satu lagi kejadian yang berlaku selepas daripada Syukur kena ni. Seorang sahabat saya yang bernama Fudal, dia pula sebenarnya telah diganggu. Kiranya dalam kita orang punya paranormal ni 2 orang telah diganggu. Si Fudal, lepas je Syukur kena, dia pula kena. Tapi dia bukannya kena sepenuhnya tau macam si Syukur. Dia kena masa tu time nak keluar. Kita orang tengah gelabah-gelabah nak keluar, benda tu macam nak cuba-cuba masuk kat Fudal. Fudal pun memang tak ada video, tapi dia ada dalam video tu sikit. Dia batuk-batuk. Allah. Sebelum dia kena tu dia terbatuk-batuk. Batuk-batuk sambil mata dia merah. Lepas tu keluar air mata. Dia boleh kata yang dia nak kena. Dia suruh kita orang keluar daripada rumah tu dengan cepat. Dia dah dapat rasa yang dia nak kena dalam video tu. Tapi tak sempat nak rakam. Bukan tak sempat nak rakam, kita orang bergas nak keluar. Macam mana nak rakam semua kan. Memang nak lari keluar dah, tak nak tunggu dah. Kalau kita nak rekod lagi video tu, memang kita orang cari naas lah senang cerita. Jadi lepas pada kejadian tu, memang nak interview si Fudal ni. Ada niat nak interview, nak dengar cerita daripada dia. Tapi masa tu dia trauma gila. So memang tak ambil video dah time tu. Jadi hari ni saya ada bawakan tetamu khas daripada rumah dia lah. Saya bawa dia datang sini untuk dia ceritakan pengalaman dia pula. Jadi saya persembahkan Fudal. Korang tengok sini, dengar sini apa Fudal. Okay, semalam lepas kejadian tu, kira kau dengan Syukur lah, kira kau pegang Syukur. Sebenarnya aku nak tahu lah sebenarnya apa benda yang jadi semalam tu. Kau boleh tak ceritakan sebenarnya apa yang kau rasa sebenarnya, kau boleh beritahu kat semua orang? Selepas kejadian yang rakan saya tu yang kena sampuk tu, saya buang benda tu, keluarkan benda tu, gunakan ayat Fatihah, ayat kursi, ayat 3 kul lagi, supaya benda tu dapat keluar daripada badan dia. Okay. Lepas keluar daripada benda tu keluar daripada badan dia, saya terus jadi macam rasa sesuatu yang tak pernah saya rasa. Saya mula batuk. Allah. Mula batuk sikit je. Lepas dia keluar daripada rumah tu, keluar je daripada pintu utama tu, kawan saya semua dah ke depan, saya seorang je kat belakang. Saya memang tak boleh nak gerak sebab masa tu badan rasa macam berat sangat. Sebab itulah saya dah mula dah rasa macam tak sedap hati. Saya bagi tahu rakan-rakan saya supaya keluar daripada rumah tu secepat mungkin.
supaya tak nak jadi apa-apa pada saya dan rakan-rakan saya. Lepas tu alhamdulillah saya boleh kawal lagi. Saya jalan je sampai saya keluar. Tiba-tiba lepas masa nak jalan tu, benda tu macam musik saya, macam dia lalu je, dia tak masuk dalam badan. Dia macam tumpang kejap je, dia lalu kejap macam tu. Masa tu saya macam nak menangis pun ada, nak marah pun ada. Lepas tu syukur pegang saya dan keluar daripada tempat tu. Alhamdulillah lah, tak jadi apa-apa pada saya. Saya terus jalan je keluar daripada kawasan tu dengan kawan-kawan saya. So itu saja daripada Fudal. Terima kasih Fudal. Okey, habis sudah dengan cerita Fudal tadi. So macam mana? Korang apa perasaan korang? Teruja tak? Ke rasa macam seram ataupun korang pun pernah rasa perasaan macam tu? So kalau korang pernah rasa perasaan macam tu, korang boleh tulis komen kat bawah lah. Korang boleh tulis, korang boleh kongsikan apa yang korang pernah rasa sebelum-sebelum ni. Jadi tanpa membuang masa lagi, saat yang ditunggu-tunggulah. Okay, selepas kejadian tu memang sempat saya interview Syukur. Korang mesti nak dengar cerita daripada dia kan. Lepas je habis semua, lepas interview Alip, Syukur ni dia dah okey, terus shoot untuk tanya dia apa yang jadi. Jadi korang sendiri tengok, korang sendiri nilai. Papa Roger. Okay, Syukur. Muka kau lain baik. Aku nak tanya soalan sikit lah. Apa benda yang jadi sebenarnya? Sebenarnya macam mana mula-mula, apa perasaan kau? Kau cerita je dekat kita orang. Macam mana? Aku nak tahu. Permulaan dia macam ni. Yang member aku ni so try. So aku try lah sikit. Lepas tu aku lelap mata, aku baca ayat 3 kul, Al-Fatihah semua. Aku buka mata, muka korang, wajah korang semua lain. Semua berpakaian pocong, bau busuk, semua busuk. Kiranya dalam rumah tu ada dalam 9 orang ke 10 orang. Ramai So yang lagi 2 besar, tinggi. Yang lagi 1 hitam, tinggi, mata merah. Yang lain yang benda berbungkus tu, mata tak ada, muka rompong, bulat, busuk. So benda dah masuk dalam badan, so tak boleh gerak lah. Tak boleh gerak. Lepas tu nafas, kira dia putus nafas yang tu sebab tu macam tak boleh bernafas. Lepas tu try biasalah, kalau budak-budak muda kan ada silat kan. Betul. Try lah, panggil. Nak kira backupkan diri sendiri balik, boleh masuk, tapi kira 50-50. So lepas yang kau dah kena pula tu, lepas tu kemudian tu kita nak balik lah kan. Dalam nak balik tu tiba-tiba pula kawan kita yang si Fudal ni kena. So aku memang terus terang lah tak boleh nampak. So bagi kau lah, apa benda yang kau nampak sebenarnya dekat si Fudal ni? Kau ceritakan sikit. Sebab dalam perjalanan kita balik tu nak turun, satu budak kecil dengan satu pakaian rambut panjang dengan baju warna putih, kotor sangat. So dia terlanggar kawan kita ni. Kawan kita ni jenis dia lemah semangat. Dia terlanggar saja. So dia tak kacau lah. Dia kiranya dia nak tunjuk lah siapa diri dia kat rumah tu. Okay. Itu je, Syukur. Terima kasih Syukur. Okey, jadi habis sudah cerita tentang Syukur. Jadi macam mana? Apa perasaan korang? Korang mesti rasa yang macam, wish, aku pun pernah rasa lah benda macam ni. Yelah, betul lah aku cakap kan. Mesti ada antara korang, ataupun mungkin saudara mara korang, ataupun ada rakan-rakan terdekat dengan korang yang pernah alami benda-benda macam ni. Jadi nasihat saya lah, kalau kata kita nak pergi satu tempat tu, selok-eloknya kalau kita bawa peralatan yang cukup lah, ataupun kita bawa seseorang yang begitu mahir dengan benda-benda macam ni.
Itu nasihat saya lah. Okay. Saya memang ada kawan yang mahir dengan benda macam ni. Memang lepas pada yang kejadian tu, kawan saya tu terus datang je sebenarnya. Tapi dia datang lepas pada kita dah selesai lah. Sebenarnya kita, Alif ada telefon kawan kita orang masa yang Syukur kena tu. Ada telefon. Memang suruh dia datang terus, on the spot tu datang. Tapi kita berjaya keluarkan benda tu sebelum kawan kita orang ni datang. Jadi apa-apa pun pada korang semua, terima kasih guys. Thank you korang sebab tengok video aku ni sampai habis. Okay. Walaupun tak berapa nak cantik sangat, okay, terima kasih pada korang. So jumpa lagi untuk next video. Okay. Apa-apa korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa share, jangan lupa like dan subscribe. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye bye. So korang nantikan mission seterusnya ke korang? Yes. Itu aku nak dengar. Nantikan mission seterusnya. Okay. Apa lagi ada tagline? Dah lah ya. PIK. Okay, masih Lip.